InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab nizam syawalahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu lepas tu. Itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsan ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Taala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang dihormati semulakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga semulakan Fadil Tuan Bilal, seterusnya pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah. Kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan izin Allah kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Taala untuk kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Dan sampai itu untuk kita meneruskan pengajian kita, kitab bimbingan mukmin. Kalau dalam bahasa Arabnya Mau'izatul Mukminin. Mau'izah makna peringatan pada orang yang beriman. Baik. Hari itu kita bincang berkenaan yang diwayat daripada Muaz kan. Hari Muaz, daripada Muaz itu Maruya Muaz qala ta'alamul ilma fa inna ta'alamul ilma lillahi khasyah kan. Di situ berkata Muaz, tuntut oleh kamu akan ilmu, ta'alamul ilma, tuntut oleh kamu akan ilmu ataupun ajar oleh kamu akan ilmu, fa inna ta'allamahu lillahi khasyah. Maka sesungguhnya mengajarkan ilmu itu membawa kepada khasyah, membawa kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Ta'allamul ilma, pelajari oleh kamu akan ilmu. Maka mempelajari ilmu tadi membawa kepada takut kepada Allah, khasyah, takut kepada Allah Taala. Betul tak? Tapi ilmu yang nafi' lah. Sebab ada ilmu yang ghairu nafi', ada ilmu yang tidak memberi manfaat, ada ilmu yang nafi', memberi manfaat. Maksud memberi manfaat itu yang membuat takut kita kepada Allah,
membuat takut kita pada Allah itu dikatakan ilmu nafi', kata Imam Ghazali. Ilmu yang tidak membuat takut pada Allah bukan dikatakan ilmu nafi', ghairu nafi' lah. Macam tu. Walaupun mungkin daripada satu sudut adalah kebaikan ilmu itu daripada sudut dunia, macam tu. Tapi untuk akhirat kita, bekalan akhirat kita belum tentulah, sebab dia tidak membuat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kemudian wa talabahu ibadah, dan menuntut akan dia itu merupakan ibadah. Menuntut maksudnya mencarilah, cari ilmu itu merupakan ibadah. Kerana ilmu itu mesti dicari. Walaupun ada ilmu-ilmu yang tak perlu cari. Contohnya ilmu laduni. Ilmu laduni yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu tu tak perlu nak cari, tak perlu cari pun, kan? Allah Ta'ala sendiri kurniakanlah ilmu tadi kepada orang yang dikenaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa mudarasatuhu tasbih, dan mentelaahnya ilmu itu dikira sebagai tasbih. Mutalaah ilmu, kerana ilmu ni mesti dimutalaahkan. Kalau kita nak kembangkan ilmu tu mesti ada mutalaah, kan? Ataupun nak lekat ilmu tu mesti ada ulang kaji. Mutalaah saya tanakarah ataupun murajaah lah. Mutalaah dia berkuasa sama murajaah, ulang kaji ilmu. Man takarrara takarrarat, kata kata Arab. Barang siapa yang ulang mesti dia dapat. Kalau dia malas ulang tak dapat. Nak lekat satu ilmu kena ulang banyak kali. Kerana ilmu dia diibaratkan seperti kuda liar. Kuda yang liar lah. Kalau kuda yang liar ni, kalau kita nak jinakkan dia, mestilah selalu kita layan dia, kena belai dia, bagi makan dia, bagi minum dia, sediakan tempat tidur kan. Maknanya spesial lah layanan kan. Barulah dia boleh nak dengan kita. Kita juga dengan ilmu. Apalagi kalau ilmu yang susah. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan sebagainya. Ilmu yang susah-susah. Jadi mesti ada mutalaah, ulang kaji pelajaran, murajaah. Itu juga dengan hafalan-hafalan. Sesiapa yang ambil kelas-kelas tahfiz, pengajian tahfiz kan, sekolah-sekolah tahfiz, benda-benda yang telah dihafal, surah-surah dihafal tu, dia mesti ada ulang kaji lah. Kalau tak ada ulang kaji, lama-kelamaan dia akan lupa. Ilmu ni macam binatang dia, susah, mestilah dilayan selalu, ulang balik, barulah dapat dekat. Tu pun kadang-kadang dah lekat pun kadang hilang balik. Dapat ujung pangkal lekat, dapat pangkal ujung sab, dapat awal Quran, ujung Quran hilang, tengah-tengah hilang, dapat ujung pangkal pula hilang. Macam itulah kebiasaan begitu. Itu sebabnya kena lazim mengulang kaji, kan? Kita katakan mutalaah ataupun murajaah. Kemudian wal bahsu anhu jihad, membahas akan dia adalah merupakan jihad. Sini disebut mengkaji ataupun membahaslah, mengkaji, menyelidiki, kan? Ataupun bu'us kan selidik, buat research lah, kajian lah berkenaan sesuatu ilmu tadi, barulah dikatakan sebagai jihad. Aja tu. Semakna jihad ni konsep dia luas lah, bukan hanya peperangan. Perangan pun jihad juga, itu angkat senjata kan. Tapi ada jihad yang lain juga. Kita berdakwah kan, face to face pun kepada jihad juga. Kalau pada zaman Nabi dulu, dakwah pun berjalan, perang pun berjalan. Zaman kita ni perang tak ada berjalan. Yang ada perang luar negara lah. Rusia dengan Ukraine sekarang ni tengah perang kan. Kita okey lah, tak ada perang, aman, damai. Tapi walaupun begitu, jihad mesti juga masih berjalan, berlaku. Dakwah mestilah teruskan, tak boleh biarkan macam tu je. Baik. Kemudian wa ta'limuhu man lam ya'lamahu sadaqah, mengajar akannya kepada orang-orang yang tak tahu, itu merupakan sebagai satu sedekah.
Kita ajarkan ilmu pada orang lain yang tak tahulah. Kita ada ilmu sikit lah berkenaan dengan Quran, ilmu sikit berkenaan dengan tasawuf, dengan ilmu fiqh, kita tahulah sikit. So ajarlah pada orang lain. Jangan kita fikirkan tentang duit. Kalau kita fikir duit sampai bila pun tak selesai, kan? Kena deposit duit, kan? Tak deposit duit maka tak ngajar. Janganlah fikir macam tu. Kalau ada duit tu, ada bawang bayar, kira rezeki lah. Tapi kita jangan fikir sangat benda macam tu. Sampai bila, kalau fikir sangat kan sampai bila pun tak ngajar. Gitu. Baik. Dan sebaik-baik orang mengajar ni, kalau konteks kita di Negeri Sembilan ataupun Malaysia ni, mesti ada tauliah. Itulah. Tak ada tauliah kan, ini mengajar tanpa tauliah gitu. Kena tindakan. Berapa ribu tu kan? Mengajar tanpa kuliah 3,000 pun 4,000, 5,000 je dah. Tak ada tauliah kan? Jadi maknanya kena supaya ilmu kita tu diraikan, disampaikan orang lain, sebaik-baiknya ada tauliah lah. Walaupun ada kadang mengajar tauliah, macam tabligh tu mengajar mana ada tauliah. Tabligh kan dia punya kelas ta'lim tu, ada tauliah ke? Siapa orang tabligh sini? Ada? Tak ada kan? Dia main belasah je. Macam tu. Dia buat dia punya tu, lepas sembahyang kan, dia bacalah kitab Fadail Amal je kan. Dia baca lah. Lepas tu pumpang, habis selesai. Macam tu. Okay, siapa yang nak keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, ada? Kan? Macam tu. Masuklah nama siapa yang nak keluar. Macam tu. Tablighnya style lah. Tablighnya style. Kita tauliah. Kita sepatutnya kita adalah tauliah. Kan? Macam tu. Itu yang paling baiklah untuk kita meraihkan. Baik, ta'limuhu man lam ya'limuhu sadaqah. Wa bazluhu li ahlihi qurbah. Dan menyampaikan ilmu kepada ahlinya merupakan satu qurbah. Apa makna qurbah? Mendekatkan diri kepada Allah. Nyampai kepada ahlinya merupakan qurbah. Di sini disemakkan dengan satu kebaikan je lah. Asal makna qurbah ni mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita nak sampai satu ilmu tu mesti pada orang yang sepatutnya kita sampaikan. Orang yang boleh terima ilmu kita. Kalau kita ajar ilmu yang tinggi pada budak-budak, dia pun tak faham. Kita nak ngajar orang kata tahallilah, tajallilah. Benda tu ustaz. Ngajar budak sekolah ni kafar. Sekolah kafar. Tak faham dia tu. Kan? Tahalli, tajalli tak tahu. Nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah. Benda yang susah-susah. Tak faham. Mana kita ajar satu benda yang dia boleh faham. Okey? Macam tu. Kalau kita ajar ilmu yang tinggi-tinggi pun tak boleh juga. Tengoklah keadaan orang macam mana. Kalau dia boleh terima, alhamdulillah lah. Kalau dalam silibus dia, sekolah tu ada silibus kan. Kalau silibus tu ada, maknanya yang buat silibus tu dia kena fikirlah. Sesuai ke tidak? Jangan buat silibus tapi tak sesuai. Budak pun tak faham apa benda dia ajar dia ustazah. Yang faham ustazah je. Kadang ustazah pun tak faham apa benda yang nak dia ajar. Sukatan silibus terlampau tinggi kan. Jadi tengoklah keadaan macam mana, sesuai ke tidak dengan tahap umur budak-budak yang kita nak ajar. Kalau level universiti pula macam mana? Orang nak ambil degree, nak ambil PhD kan, mestilah level ni tinggi punya. Kajiannya, tesis dia. Takkan orang kata cikoi-cikoi je kan macam tu. Kemudian tak boleh yang kata paragiat. Kita dengar kan perasaan paragiat kan? Paragiat ni kopi orang punya tesis. Kopi orang punya tesis. Kopi orang punya. Itu namanya paragiat. Itu memang tak digalakkan. Silap-silap kantoi lah habis. Tak dapat lah. Degree pun tak dapat. Master pun tak dapat. PhD pun tak dapat. Sebab apa? Paragiat. Silanya copy paste orang punya. Macam tu. Itu memang dah beritahu dah. Bila kita masuk universiti, biasanya pensyarah kita dah beritahu.
Jangan ada paragraf. Yang copy orang punya tesis. Kita boleh ambil, tapi kita kena olah. Kita ambil kan tesis itu, dia punya muka surat berapa, tapi kita kena olah dalam bahasa kita. Kan dia mahu kepada maksud yang nak disampaikan oleh orang yang punya tesis itu. Itu ya boleh. Yang copy bulat-bulat itu yang tak boleh. Yang tu salah. Baik, kemudian wahwan anis bil wahdah. Wahwa al-anis bil wahdah, dan ianya ilmu tadi merupakan kawan. Ilmu itu merupakan kawan bil wahdah, waktu kita seseorang, waktu kita sunyi-sunyi kan, seseorang duduk, ilmu tu lah penting. Siapa yang boleh membaca kitab Jawi, siapa boleh kitab Arab boleh baca kan. Bila masa sunyi tu duduk seorang, dia buka kitab tengok. Kan, tengok apa dia ulama ni cakap apa, kan, yang ni cakap apa, ni cakap apa kan. Gitu. Macam saya nak mengajar tuan-tuan, setiap kali saya nak mengajar, biasanya saya buka kitab dulu tengok baca kan, bandingkan. Kadang tak ada dalam kitab, saya buka internet. Cari yang bahasa Arab punya. Kan, laman-laman web yang bahasa Arab. Je tu. Saya tengok. Kan, apa yang dia cakap berkenaan dengan masalah-masalah tu. Tengoklah. Saya bukan hanya rujuk dalam bahasa Melayu je. Bahasa Arab pun saya tengok juga. Kitab-kitab Arab pun perlu juga. Di Negeri Sembilan ni nak cari kitab Arab susah, tuan-tuan. Susah. Tuan-tuan carilah kedai kitab Arab, ada tak? Kat Seremban ada? Tak ada. Kat Nilai ada? Tak ada kan? Yang ada mungkinlah universiti yang ajak, universiti yang jual kitab. Mungkin ada pensyarah-pensyarah jual kitab bahasa Arab. Tapi kalau tuan-tuan cari kat kedai, ada kitab Arab? Tak ada. Kitab Jawi banyaklah melambak. Kitab Jawi, kemudian kitab bahasa Melayu, terjemahan. Itu banyaklah. Macam tu. Kalau nak cari kitab Arab, mestilah cari dekat KL ke, dekat kata kat mana kan? Dekat komplek PKNS di Shah Alam tu. Tu adalah kedai kitab Arab. Kedai Syekh Arab ni dia jual kitab Arab. Betul. Itu pun kadang mahal juga. Mahal juga. Di komplek PKNS di Bangi tu pun ada juga kitab Arab, tapi pun tak banyak. Kedai Syabab nama dia. Dia tingkat berapa tu? Dia banyak kitab-kitab yang terjemahan. Terjemahan sama ada yang penulis terjemah tu daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia. Banyak kitab-kitab Arab diterjemah daripada keluaran Indonesia. Kita susah nak cari. Kan? Ada tak banyaklah kitab yang diterjemahkan. Tapi kalau Indon, tengoklah kitab-kitab yang diterjemahkan, berjilid-jilid kitab. Macam tafsir Ibn Katsir tu, berjilid tu, semua diterjemahkan. Bidayah wa Nihayah berapa jilid? Ibn Katsir ni kan, berapa jilid Bidayah wa Nihayah tu. Jilid kitab diterjemahkan oleh orang Indon ni. Orang kita susah nak jumpa, nak terjemahkan kitab. Sebab tak ramai yang boleh menguasai kitab Arab. Tak ramai. Dan nak terjemah pun bukannya kita boleh terjemah sebarang-barang. Kita kena tengok setiap patah perkataan itu sesuai ke tidak terjemahan tu. Ayat perkataan terjemah tu sesuai tak dengan makna itu. Sebab bahasa Arab ni dia kaya. Satu perkataan kadang-kadang 10 makna, tuan-tuan. Satu perkataan 10 makna, kadang 20 makna satu patah perkataan saja. Jadi mana makna yang kita nak gunakan. Itu yang kadang pening tu. Itu yang kadang tak berani nak terjemahkan. Kalau kita tak berani nak terjemah. Saya pun juga kadang tak berani nak terjemahkan. Walaupun saya boleh baca juga. Tak. Baik. Wasahib fil khulwah. Wasahib fil khulwah. Sahib ni lebih kurang macam mana kawan tadi lah. Sahib ni kawan terakan. Fil khulwah waktu kita sunyi. Waktu kita sunyi itulah sebenarnya ilmu itu yang penting. Ilmu kita kitab-kitab itulah yang jadi peneman kita lah.
peneman kita. So akhirat esok mudah-mudahan dia boleh memberi syafaat pada kita. Wa dalilu 'ala din, dan dalil di atas agama. Dalil ataupun bukti ataupun tanda 'ala din, di atas agama. Di sini terjemahkan dengan apa? Penunjuk atas agama. Dalil ni petunjuklah. Dalil ataupun burhanun. Kadang-kadang digunakan perkataan dalil, kadang-kadang digunakan perkataan nas, kadang-kadang digunakan perkataan burhanun. Wa amma burhanuhu, dia katakan. Adapun bermula dalilnya, kan? Bermula tandanya. Wa amma burhanuhu qiyamuhu ta'ala. Adapun bermula tandanya berdirinya Allah Taala itu dengan sendirinya. Dia menggunakan perkataan burhan. Siapa nama burhan sini? Ada tak? Mana burhan tu tanda lah. Burhan tanda, dalil. Ataupun alamat. Alamat pun tanda juga. Tu kayanya bahasa Arab tu. Burhan tanda, alamat tanda, dalil pun tanda, nasun tanda juga. Macam tu. Kita katakan lapas mustara, lapas muradif. Lapas muradif ni satu makna, dia punya kalimat banyak. Kalimat banyak, makna satu. Itu. Ada yang kalimat sikit tapi makna banyak. Kalimat satu tapi makna banyak makna dia. Gitu. Baik, kemudian wa musabbiru 'alal ba'si wad dar. Dan pendorong kepada kesabaran ketika al-ba'si wad darri, dalam masa sempit dan masa susah. Tentang ilmu tadi jugalah. Mana ilmu pengetahuan ini dia merupakan pendorong kepada kita untuk sabar di atas segala keperitan hidup, kesukaran hidup, kesempitan hidup dan sebagainya. Kerana ilmu tu yang akan membantu kita kan. Kau kena sabarlah. As-sabru minal iman. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Kat mana kutip tu? Daripada Quran kan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Okey? Gitu. Jadi kalau kita ada ilmu, apa saja yang datang pada kita tetap sabar. Kita tak ada cepat nak marah, mengamuk macam tu kan. Sabar kan. Kemudian yarfa'ullahu bihi aqwamun fayaj'aluhum fil khairi qadatun sa'adatun hudatun yuqtada bihim. Pengangkat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu tadi akan beberapa kaum, maka menjadikan ia akan mereka itu dalam kebaikan. Maka jadilah mereka itu pemimpin. Ada di kalangan mereka itu jadi penghulu. Ada di kalangan mereka itu jadi pembimbing, murabbi kan. Ada yang murabbi, ada yang pensyarah kan, ada muallim, ada istilah kan. Muallim, murabbi, mudarris kan. Gitu. Kadang dipanggil mudarris, separuh kadang-kadang digunakan mudarris, cikgu lah. Cikgu, mudarris. Kalau muallif pengarang. Qala musannif pengarang. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dar amin. Dalam katalah oleh musannif ataupun pengarang kitab. Musannif ni lagi tinggilah, lagi tinggi muda. Banyak orang boleh mengajar, tetapi dia tak boleh mengarang. Dia tak pandai nak mengarang. Mengajar dia boleh. Ada yang mengajar boleh, mengarang pun boleh. Mengarang kitab. Mana dua dalam satu. Mengajar pun dia mengarang pun ada. Macam tu. Ada yang mereka itu bukan saja mengarang, malahan mereka itu mentahqiqkan kitab yang sebelumnya. Ada macam tu. Kitab tu dah dikarang sebelumnya. Kan? Kemudian dikarang lagi oleh orang yang kemudian. Tetapi dia buat penambahan. Mana-mana kalimat yang tak jelas pada pengarang yang pertama. Itu namanya tahqiq. Mentahqiqkan kitab itu. Kan? Itu. Contohlah kitab Munatul Musalli. Kitab Munatul Musalli itu ada satu kitab yang dikarang oleh ulama daripada Pak Tani, namanya
apa tu? Ada nama satu kitab tu. Dia dalam kitab tu dia mentahqiqkan. Mana menguatkan lagi kitab yang sebelumnya. Kitab yang sebelum tu dah ada dah. Tapi banyak kadang-kadang kita ni kadang-kadang dia sama sekali ulama-ulama moden ni, kita terus lama kadang-kadang mereka ni ni bid'ah ni. Mana sumber ni? Mana dalil ambil ni? Pertama sekali macam ulama-ulama petani kan. Kadang-kadang dia tak sebut dalil kat situ. Dia tak sebut dalil. Jadi kitab itu dikarang oleh ulama yang baru, yang lain, untuk mentahqiqkan, menguatkan kitab, untuk menyokong lagi kitab itu, supaya jangan orang mempertikaikan kitab tersebut. Gitu. Sebab ada yang mempertikaikan kitab. Contohnya kitab Mu'tamad Sali, ada yang ramai mempertikaikan, yang dikarang oleh Syekh Daud Qatani kan. Ramai yang mempertikaikan kitab tu. Dia kata daripada mana sumber dia, apa yang ditulis-tulis tu tak mana sumber. Jadi ulama tu kemudian ulama Qatani ni kan, mereka karang kitab-kitab untuk menyokong, mentahqiqkan lagi, menguatkan kitab yang sebelumnya. Itu. Ada ulama-ulama yang mengarang, dia tak mengajar. Dia tak pandai mengajar, tapi dia gaji mengarang. Gaji mengarang tulis kitab dan sebagainya. Jadi kitab itu diguna pakai oleh orang ramai. Gitu. Orang menjadi rujuk pada kita. Baik. Tapi yang paling baik, dia mengarang kitab dan dia juga mengajar. Dia ambil ijazah pula daripada guru yang sebelumnya, kemudian dia karang. Ataupun dia terjemahkan kitab Arab. Dia terjemahkan kitab Arab itu, kemudian sampai diajarkan pada orang lain. Gitu. Kemudian adillatun fil khairi, penegak kepada kebajikan. Kemudian tasu asarahum ataramaku af'alahum. Kemudian seterusnya pelakuannya dicantum. Apa tu? Terjemah apa tu? Pendorong ketabahan. Pendorong ketabahan di saat kekurangan dan kesukaran. Allah Ta'ala meninggikan. Dengan ilmu tawas, seorang hamba itu dapat menduduki tempat orang yang mengerjakan amalan kebaikan dan darjat yang tinggi. Kemudian memikirkan ilmu itu adalah sama pahala dengan berpuasa. Gitu. Wa tafakkuru bihi ya'dalu bisyam. Berfikir pada ilmu tadi samalah seperti orang berpuasa. Kita dah dekat puasa kan. Kita dah hampir puasa ni, makna Ramadan dah hampir dekat ni. So apa persiapan Ramadan kita? Persiapan Ramadan kita. Ada beberapa persiapan Ramadan. Kalau sebut dalam kitab Mawazir Ramadaniyah, kita Arab lah, peringatan tentang Ramadan. Kaifa nastaqbilu Ramadan, gitu. Ada beberapa persoalan. Kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita nak sambut Ramadan? Bagaimana kita nak menghadap Ramadan? Sebut di sini. Kalau sebut sini, bagaimana kita nak menyambut Ramadan? Istiqbal Ramadan bil farahi bi fadlillah wa rahmatih. Menghadap Ramadan itu dengan penuh dengan kesukaan. Gitu. Kita menghadap Ramadan ni, Ramadan nak datang jumpa kita ni, kita hadap dia dengan bil farahi, dengan kesukaan, bi fadlillah wa rahmatih, dengan kelebihan Allah Ta'ala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala merintahkan kita dengan suka, dengan gembira bila kedatangan Ramadan. Jangan kita sedih. Allah sedihlah puasa walilah. Kan? Alah leceh lah ni, orang kata siang nak tak boleh makan, malam nak kena, orang kata bertarawih, qiyamul lail dan sebagainya kan. Macam tu. Jadi sedih kan? Tak boleh lah macam tu. Dia mesti gembira. Itu yang pertama. Kan banyaklah pembahasan di sini. Yang kedua, tahniyatul muslim nafsahu di istiqbal Ramadan. Mengucapkan tahniyah oleh muslim kepada diri dia sendiri di istiqbal Ramadan, dengan kedatangan Ramadan. Nampak? Kita ucapkan
tahniah pada diri kita sendiri. Ada tak kita ucapkan tahniah? Belum kan? Nanti boleh ucap tahniah lah. Tahniah kan, Allah Ta'ala panjang umur aku kan, Allah Ta'ala mudahkan rezekiku, dapat aku bertemu dengan Ramadan. Macam tu. Anna Nabi SAW kana yasta'idu duhul Ramadan. Adalah Nabi SAW adalah dia itu bersedia kepada masuk Ramadan. Sebagaimana Aisyah pernah bersabda, kata mara'aitu Nabi SAW yasumu fi syahri qattu khalla Ramadan ma kana yasumu min Sya'ban. Tiada aku lihat Nabi SAW berpuasa pada sebulan Ramadan barang yang dia berpuasa pada bulan Sya'ban. Nampak? Jadi Nabi pernah berpuasa sebulan pada bulan Sya'ban. Sebab apa? Sebab apa? Nabi nak menanti kedatangan Ramadan. Nak tunggu kedatangan Ramadan. Maka Nabi berpuasa pada Ramadan. Wa min zalika maj'a Allah Ta'ala lil muslimin fi hadhil hayah min hadhil mawasil al-'azimah allati tughfaru fiha dzunub. Kan? Kita kena suka gembira dengan kedatangan Ramadan ini. Kenapa? Kerana pada masa itu tughfaru fiha dzunub. Dihapuskan, diampunkan padanya akan segala dosa. Wa tuhattu bihi fiha syai'a, dan dihapuskan juga segala keburukan. Wa tudha'afu fihal hasanat, dan diganda-gandakan padanya segala kebajikan. Macam tu. Ma akramallahu rabbul alamin bihi ummatin nabi min syahri Ramadan. Kerana Allah Ta'ala nak memuliakan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan Ramadan. Begitu juga bi'inzalil Quran, kerana dengan turunnya Quran. Kerana Quran turun pada bulan Ramadan. Suka kan? Gitu. Kemudian apa lagi? Istiqbal Ramadan bitaubah. Kita adab Ramadan tadi, bersedia untuk Ramadan tadi dengan banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Banyakkan bertaubat. Jadi tak kisahlah dosa kita. Dosa kita ada sebenarnya. Siapa kata dosa kita ada kan? Kita bukannya maksum. Kullu ibn Adam at-ta'un wa khairu at-ta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam tu berdosa. Kita sentiasa berdosa. Jadi tu. Kemudian apa lagi dia kata? Istibal Ramadan bi ifti'adi an rufaqa'is su'. Kita adab Ramadan ini dengan menjauhkan diri daripada kawan-kawan yang jahat. Dia kata an rufaqa'is su', dia kata. Istiqbal Ramadan bil ibti'adi an rufaqa'is su'. Kita adab Ramadan ni dengan menjauhkan diri daripada kawan-kawan yang jahat. Kan? Ini mengetil sama, mikap burung sama, mancing sama. Orang tak semayang, kau tak tahu je kan? Letaklah kau. Malah aku nak jaga kain apa? Kain orang kan? Gitu. Tepi kain orang, letaklah dia. Gitu. Jadi bila datang musim Ramadan ni, musim ibadah ni, bulan ibadah, maknanya disebut dikiti hadzal musim min nawasimit ta'ah la yaslahu bihi abadan ayyukhalitu mar'ul battalin. Musim ini, mana musim ni? Bulan lah. Bulan ini ialah bulan taat, Ramadan lah. Maka tidak bagus, tidak membaik, tidak sepatutnya padanya selama-lamanya bahawa dia bercampur dengan orang-orang yang battalin. Battalin ni orang buat jahat. Innama yanbaghi al-insan ayyabta'ida an rufaqa'in nafsu. Dan biasanya sepatutnya pada manusia itu menjauhkan diri daripada kawan-kawan yang jahat. Kawan-kawan yang jahat, kawan-kawan yang dogi, yang begar kan. Yang tak nak dengar cakap orang. Dah berapa kali nasihat, kau semayang kan? Alah, imam semayang lah gitu. Nanti saya semayang lah. Gitu. Sampai bila pun dia tak semayang. Ponik dah cakap lah, semayang tak semayang. Jom dah datang masjid. Alah, imam pun dah dulu kan. Kubur masing-masing. Kubur imam, kubur dan kubur bidem. Masalah belok, walaupun kubur lain-lain, masalahnya kalau kau mati, siapa yang urus? Itu ialah. Kalau dia boleh menguruskan diri sendiri, okeylah.
Tapi masalahnya orang yang hidup juga yang kena uruskan. Kalau dia mati sendiri, senang mandi sendiri, kapan pun dia kapan di sendiri. Lepas tu dia gali kubur dia sendiri. Lepas tu dia masuk dalam kubur sendiri. Lepas tu dia kumar tutup sendiri. Takir sendiri. Kalau macam tu senang, tuan. Senang kan? Tak ada. Siapa yang hidup lah yang kena uruskan. Mana kalau tak uruskan, siapa yang hidup tak hidup kan? Besok. Kan? Adalah orang buat aduan. Imam Masjid Sayyidina Abu Bakar ni tak diurus dia dah. Kan? Kita tak tahu dia ada orang mati dia kan. Nama pun naiklah, kan? Gitu. Kata imam kan Bilal, nama Bilal. Kursi pun naiklah nama. Gitu. Baik, apa lagi tuan-tuan? Istiqdad di Ramadan bil azmi an tilawati wa tadabbur Quran. Bersedia bagi Ramadan dengan berazam untuk membaca dan mentadabbur Quran, dia kata. Istiqdad di Ramadan bil azmi ala tilawati wa tadabbur Quran. Sebut oleh musannaf. Bersedia bagi Ramadan dengan berazam untuk membaca dan juga mentadabbur Quran. Bukan hanya sekadar membaca, tetapi mentadabbur. Dan kalau boleh khatam lah. Biasa kita memang target kalau Ramadan ni semua target nak khatam kan. Itu. Sebab Ramadan ni ialah bulan yang memang senang kita buat ibadah. Cuba bulan lain. Tentang buat tarawih bulan bukan Ramadan. Boleh buat? Tak boleh. Baru 2-3 rakaat dah mengira roti dah. Boleh lah. Tapi kalau cuba tengok Ramadan 20 rakaat pun boleh. Sebab ada separuh masjid dia buat 20 rakaat. Kalau sini berapa rakaat? 8. Kadang 12 rakaat kan. Itu. Ada 10 rakaat. Kalau di 9 ni biasa 10 rakaat kan gitu. Majoriti macam tu. Ada masjid-masjid yang di 9 juga ada yang buat 20 rakaat. Bukan 10 rakaat pun, ada yang 20. Contohlah masjid mana? Masjid Paru Jaya. Itu dia buat umumkan itu sembahyang di masjid ini sebanyak 20 rakaat. Masjid Paru Jaya tu dekat stadium tu. Kalau tuan-tuan nak 20 rakaat ke sana lah. Tapi kami tahu imam lah. Imam sini kan mana apa jemaah ni hilangnya. Lupa pergi Paru Jaya dapat 20 kata. Sini dapat 20. Baik, apa lagi? Istiqdad Ramadan bi tathhir qalbi wal lisan wa tasihil i'tiqad. Bersedia bagi Ramadan dengan menyucikan jiwa kita, hati kita, wal lisan dan membersihkan lidah kita daripada buat bercakap-cakap benda yang tak elok, wa tasihul i'tiqad dan mentasihkan i'tiqad kita, pegangan kita. Membersihkan jiwa kita, hati kita, dan sebagainya. Itu di antara persiapan kita lah nak masuk Ramadan ni. Baik, kita kembali pada tadi. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Dan mudarasah ni tadi makna mutalaah tadi kan. Mutalaahnya kitab tadi dipaparkan seperti qiyam, berdiri dengan mengerjakan ibadah pada Allah. Gitu. Sama dengan nama Ramadan kan. Ramadan banyak nama kan. Antaranya ialah Syahrul Qiyam. Dia ada Syahrul Syam, ada Syahrul Qiyam, ada Syahrul Quran. Banyaklah nama-nama Ramadan ni banyak. Antara namanya ialah Syahrul Qiyam. Bulan untuk kita qiyam, berdiri, mengerjakan ibadah pada malam hari lah. Jadi kepada Allah Ta'ala. Itu nama Syahrul Qiyam. Man sama man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufiratahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berdiri pada bulan Ramadan dengan mengerjakan ibadah kan, dalam keadaan dia mengharap-harapkan pahala daripada Allah, keampunan, maka diampunkan dosanya Allah Taala. Baik. Kemudian bihi yuta Allahu azza wa jalla. Kemudian dengannya Allah Taala dipuja dan disembah. Dengan menggunakan ilmu akan betullah cara amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Ta'ala dipuja
dengan disembah. Wa bihi yu'badu wa bihi yuwahhadu wa yumajjadu. Dengan ilmu tadi kan, maka dengan ilmu tadi maka kita menyembah Allah Taala. Kita tidak menyentuhkan Allah. Dengan ilmu yang kita belajar itu tentang ilmu tauhid lah. Ilmu bab akidah ataupun tauhid. Dengan ilmu akidah dan tauhid kita dapat membezakan kan mana yang betul, mana yang tak betul. Kata pertama ni kalau kita mengaji sifat 20, alhamdulillah lah. Ilmu sifat 20 tu penting tak? Ilmu sifat 20 ni ilmu yang penting. Ada orang kata ni bid'ah, tak ada sumber. Pada zaman Nabi tak ada pun sifat 20 dia tu. Salah tu. Sebab sifat 20 tu pun semuanya bersumberkan pada Quran. Semua dalilnya terdapat dalam Quran. Contohnya kudrah, berkuasa, berkuasa. Mana dari kudrah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala tu Maha berkuasa atas satu kan kudrah. Kemudian iradah, berkehendak. Mana dari iradah? Fa'alul lima yurid. Dia berkehendak melakukan apa yang dia nak. Dari Quran kan? Ada dari Qurannya. Takkan ulama-ulama saya saja je kan buat orang kata sukatan sifat 20 ni minhaj dia. Tak ada suka-suka mereka je. Kan? Macam tu. Sebab yang kita kena belajar. Ada orang kata ni bid'ah ni buat apa belajar sifat 20? Yang penting jihad ustaz, yang penting jihad. Sifat 20 ni kemudian gitu. Kalau jihad pun kau tak belajar sifat 20 pun tak guna juga. Tak faham. Nanti kau menjisimkan Allah. Kamu menjisimkan Allah. Nanti kamu jadi golongan mujassimah. Menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Taala tidak berjisim. Menserupakan Allah Taala dengan sesuatu. Sedangkan Allah Taala tidak dapat diserupakan. Allah Taala ada sifat kudrah, kuasa. Kuasa Allah Taala itu tunggal, esa. Jangan kata kuasa Allah Taala ada berbilang-bilang, tak ada. Sifat kudrahnya, esanya satu je tunggal. Macam mana dirinya tunggal, esa dia pun, kudrah pun tunggal, iradah pun tunggal. Habis apa yang berbilang-bilang? Yang berbilang-bilang itu ialah tempat ta'aluk kudrah itu yang berbilang-bilang. Sebuah kata ulama. Sebabnya ada orang berjalan ke sini, ada orang berdiri, orang duduk, ada berbalari, ada orang buat kerja tu, buat jenis sebagainya kan. Itu semua adalah tempat ta'aluk kudrah Allah. Tempat ta'aluk muta'alak itu yang berbilang-bilang. Tapi kudrah Allah itu ialah tunggal, esa. Iradahnya pun tunggal, esa. Yang berbilang-bilang itu ialah tempat ta'aluk iradah itu yang berbilang-bilang. Nah, gitu. Kalau kita mengaji kan, bab sifat 20. Baik. Seterusnya, wabihi yuwahhidu. Dan dengan ilmu tadi kita mentauhidkan Allah. Tadi yu'badu mengesahkan Allah. Ibadah pada Allah, kemudian mentauhidkan Allah. Kemudian yumajjidu, kemudian mengagungkan Allah. Wabihi yuta'awwaru, dan dengan ilmu tadi maka orang jadi wara. Dengan ilmu tadi orang boleh menjadi wara. Dengan ilmu lah. Sebab ilmu ini kalau sebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Jadi yang paling takut pada Allah ialah ulama. Ada ulama, ada dua pula. Ulama dunia wa ulama akhirat. Ada ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia ni digunakan ilmu dia kena dapatkan habuan dunia lah. Kita kata ulama dunia. Ulama akhirat ni dia tak ada sibuk nak cari habuan dunia. Kan? Dia kalau menegur tu ikhlas kepada Allah. Dia tak ada nak tentu nak ni tak ada. Kan? Kalau dia kata A tu A lah, kalau B tu B lah, mana kan? Dia tak ada nak membalik-balikkan hukum. Halal jadi haram, haram jadi halal, tak ada. Gitu. Itu yang dikatakan ulama ul akhirat itu. Itu yang Allah Taala sebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang paling takut kepada Allah iaitu ulama. Dan antara sifat takut ini ialah wara. Wa bihi yata'awwaru. Dengan ilmu tadi maka orang pun jadi wara. Gitu. Wa bihi tusalu ila arham. Dan dengan ilmu tadi menyambungkan silaturahim.
Dengan ilmu juga boleh menyambungkan silaturahim. Kerana ada Nabi menyebutkan kalau siapa yang nak dipanjangkan umur, maka nak ada sambungkan silaturahim. Siapa nak panjang umur? Kemudian ada yang menyebutkan la yaruddu qada illa bidu'a wala yazidu fil umri illa birra. Qada itu tak boleh diubah melainkan dengan doa. Dan umur tu tak akan bertambah kecuali dengan buat baik. Umur tak bertambah kecuali buat baik. Kemudian kalau rezeki nak murah, kena sambungkan silaturahim. Kalau rezeki kita nak murah, sebab ramai orang kenal kita. Cuba kalau kita suka memutus silaturahim, suka memutus orang, nak sambung orang, kita tak suka. Jadi rezeki kita sempit lah rezeki tu. Sebab kawan dia tak ramai. Jadi kalau kita suka sambung silaturahim, maka ramailah kawan kita berkawan. Sahabat kan? Jadi kalau kita susah ke apa dan sebagainya, ada je kawan bantu, tolong. Kereta rosak tepi jalan, kan? Kita pun pening macam mana ni? Kan akan ada je kawan yang lalu ke, kan? Berhenti ke tengok, mam apa ni mam? Bilal kenapa ni? Apa masalah kereta ni? Kita pun minta ni, tak rosak kan? Tak apa. Biar kita uruskan. Itu. Kereta saya bukan hanya tu ya, rosak. Tak apa Ustaz tinggal kereta itu, nanti kita orang tengok. Tak apa. Saya hantar Ustaz balik tu. Nanti kita orang tengok kereta. Itu pentingnya kawan tu. Kalau tak ada kawannya, orang pun pau lah kan, pau. Ini mahal ni kita. Borek ni nak tukar ni, nak tukar nak 1,000 habis ni tu. Kita tak pernah kan. Jadi kalau kita kenal, ada kawan kita renang, bila lah ini lebih kurang 100, ini Ustaz, tak sampai 1,000 kata. Kan gitu. Itu penting kawan itu. Ni asyik bermusuh punya orang, jangan. Walaupun kawan lalu situ, tak berhati lah, taklah kau dia tu. Biarlah dia rosak situ kan. Tak ada perasaan dia. Tak ada perasaan kasih sayang dia, tak ada pada kita kan. Baik. Kemudian wabihi yu'raful halal wal haram. Dan dengan ilmu juga maka mengenal seorang itu akan benda yang halal dan benda yang haram. Benda halal dan haram. Itu pentingnya ilmu tu. Apalagi ilmu yang nafi', ilmu yang bertakut kita kepada Allah Ta'ala. Wa huwa imamul wal amal tabi'ahum. Dan dianya ilmu itu merupakan imam, pemimpin, dan beramal itu mengikutnya. Ilmu tahu adalah pimpin segala amalan, dan amalan itu hanya sebagai pengikut. Kemudian mereka yang diilhamkan dan dikutikan ilmu adalah orang yang benar-benar berbahagia, dan yang terhalang atau tidak diberi ilmu adalah benar-benar malang. Nampak? Siapa yang Allah Ta'ala tak bagi ilmu, maka dikatakan sebagai orang yang malang lah. Malang, sedih kan, tak ada ilmu. Satu lagi, mesti beramal. Ilmu mesti diamalkan. Satu lagi, kita mesti mengambil keberkatan daripada guru. Itu penting tak? Tak guna kalau kita ni pakar ilmu balaghah, tapi kurang ajar dengan tok guru. Ada macam tu. Akhirnya tak jadi orang. Banyak macam tu. Ilmu tinggi, hebat. Maknanya kalau diajar balaghah tu dia cepat faham lah. Kalau dalam bab debat tentang fiqh tu makam dia hebat dari segi berdebat. Hujah dia kuat lah bila debat. Tapi dia tak hormat tu guru dia. Dia lawan kata tu guru dia. Tu kata jangan pergi tempat tu, dia pergi juga. Akhirnya tak jadi orang lah. Itu pentingnya mengambil keberkatan daripada guru tu kan. Minta keberkatan guru, keizinan daripada guru. Kalau kita nak balik, contohnya minta izin daripada guru nak balik. Kadang-kadang kita mengaji di luar negara kan. Saya dulu mengaji Indonesia, waktu nak balik saya jumpa tok guru saya, minta izin daripada dia. Walaupun dia tak bagi nak balik, jangan balik dulu kan. Tapi disebabkan kita dah lama sana, jadi kita pun nak balik lah.
Masa tu dia tak ada kat pondok dia, dia pergi tempat lain ada urusan. Pergi dia cari dia sebab kita nak balik. Sebab kita nak minta keizinan daripada dia lah untuk balik. Supaya ilmu yang kita belajar tu ada keberkatan dia lah. Supaya kita bila balik tu kita jadi orang. Tak guna kalau kita mengaji tinggi, ilmu tinggi hebat macam mana tapi tak hormat guru dan tak ada keizinan daripada guru pun. Tak ada keberkatan. Pentingnya walaupun benda tu simple je tuan-tuan. Simple sikit je. Dan minta izin je nak balik. Macam tu kan. Sebab ada jenis main balik macam tu je, main lesap macam tu je. Lepas tu guru tak tahu, mana pergi orang tu? Dia dah balik lah. Dah balik dah. Ya kau dah balik. Itu. Tunggu cakap macam tu lah. Ya kau dah balik. Cakap tu je. Lah tak jadi orang tuan. Tak jadi orang. Penting itu. Baik, kemudian waqala al-Hasan rahimahullah taala laulal ulama la saran nas masal bahaim. Innahum bita'lim yahrujuna an-nas min haddil bahimah ila haddil insaniyah. Berkatalah Hasan, mungkin kemudian Hasan Basri rahimahullah taala, laulal ulama, jikalau tidak kerana ulama, la saran nas, nesjadilah manusia masadal bahaim, seumpama binatang. Kalau bukan kerana ulama, nasib manusia jadi macam binatang. Binatang ni ialah apa ciri binatang? Ikut nafsu kan? Binatang ialah bumi memuju lalu minta patah lah. Dan nama binatang ni kan kira macam ular lapar kan. Apa yang lalu depan dia mesti dia makan. Kan? Kawan ke tak kawan ke, kadang ular makan ular apa dia? Ular makan ular. Kau ular kan? Ular. Aku pun ular juga. Kan? Aku lapar. Aku tak kisah. Kau ular ke tak ular, aku makan juga. Sebab binatang dia kan kira. Ciri-ciri kebinatangan dia tak ada. Dia tak kira halal haram. Sebab kan? Macam tu. Yang penting perut dia kenyang. Kan? Gitu. Binatang. Laula ulama lasaran nas misal bahim. Kalau bukan kerana ulama dan jadi manusia itu seumpama seperti binatang. Ikut nafsu lah. Apa yang dia nak semua makan. Semua sapu. Kan? Artinya innahum bita'lim yahrujunan nas min hadil bahima ila hadil insaniyah. Kerana sesungguhnya mereka itu ulama, bita'lim dengan pengajaran mereka, yahrujunan nas, mengeluarkan mereka itu akan manusia min hadil bahimiyah, daripada had kebinatangan, ila hadil insaniyah, kepada batasan kemanusiaan. Kepada batasan kemanusiaan. Kerana kita ni Allah Ta'ala kelebihan sebagai manusia. Kita ni ada nafsu, ada akal kan. Ada nafsu, ada akal manusia. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Akal tak ada. Walaupun ada binatang yang boleh diajar kan, tapi dia tak tetap juga binatang, dia tak ada akal. Kemudian yang ketiga, ada akal dan nafsu, malaikat. Ada akal kan, dia nafsu tak ada, malaikat lah. Kemudian yang keempat, tak ada akal, tiada nafsu. Iaitulah tumbuh-tumbuhan, batu-batu, benda-benda jamid, benda-benda yang selain daripada tiga tadi, maka dikira sebagai tidak ada nafsu dan tidak ada akal. Jadi kita ni sebagai manusia, Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan ada nafsu dan juga ada akal. Ada nafsu dan akal. Akal kita mestilah lebih tinggi daripada nafsu kita. Tak ada nafsu pun tak boleh. Nafsu pun penting juga. Bagaimana kalau tuan-tuan tak ada nafsu? Dihidangkan makanan yang sedap. Daging panggang, pulut kuning, apa tu, ayam golek kata kan. Lepas tu daging perap macam kan. Dihidangkan tuan-tuan. Tapi nafsu tak ada. Apa tu jadi? Ada nafsu lah ustaz. Tak selera lah kan. Kan gitu. Itu kalau ada nafsu tu tak boleh dibuang. Nafsu hanya boleh dijinakkan. Nafsu tak boleh dibuang. Dan nafsu hendaklah dikawal. Kan? Kalau tak dikawal lebih. Boleh tuan? Okey, sekadar itulah pembincangan kita malam ni. Alhamdulillah.
Jadi lepas ni kita akan sambut Ramadan, kita cuti ya. Cuti Ramadan, lepas tu raya. Lepas raya lah kalau rezeki insya-Allah kita sambunglah semula pengajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak macam tu? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wasyana fatta'i 'alimna wa lana qulubana biduri ma'rifatika wa ta'ala ta'atin. Allahumma faqina fid din. Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa inna batila batila warzuqna tinabah. Hassanna bi zatil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala allazi la Allahumma subhana hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wat ta'un wal bala bidutika ya latif ya khabir ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.